Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Usaha mendidik dan menyebarkan maklumat berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di peringkat sekolah merupakan inisiatif yang amat dialu-alukan pihak kerajaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, melalui pendekatan itu pelajar akan lebih bersedia dan berpengetahuan sebelum mereka memasuki alam pekerjaan. Selain pelajar, guru-guru dan kaki tangan di sekolah juga secara tidak langsung turut mendapat pendedahan tentang kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, khususnya di kawasan sekolah. Malah ia juga dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan sehat bagi meningkatkan kecemerlangan, kualiti dan imej sektor pendidikan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan anjuran Sabah Energy Corporation, Sdn Berhad dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH di SMK Merpati Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris. Hadir pada majlis itu Pengerusi Sabah Energy Corporation Datuk Au Kamwa, Pengerusi NIOSH Tan Sri Lilam Tai dan Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Syarif Mahada Syarif Atar. Golongan usahawan tani muda luar bandar digalakkan berkecimpung dalam bidang agroteknologi dan perniagaan tani yang merupakan satu perniagaan menguntungkan sekiranya dilakukan dengan kesungguhan dan ketekunan. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisah Samad berkata, penyertaan golongan belia luar bandar menerusi dua bidang itu sekaligus menggalakkan belia tidak berhijrah ke bandar, malahan membantu memajukan sektor ekonomi desa. Pelaksanaan program seperti My Kampung My Future MKMF dengan pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan bersama-sama Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI bukan sahaja dapat menjana pendapatan keluarga tetapi turut membangunkan kampung dengan memaksimumkan penggunaan sumber semua pihak. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan dan penyampaian sijil kursus penanaman secara vertigasi dan penternakan lebah kelulut yang disertai 64 belia anjuran MARDI dengan kerjasama Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Kalabakan dan Tawau, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Tawau dan Jabatan Pertanian di Merotai Besar. Eliminasi malaria memerlukan kerjasama semua pihak termasuk agensi-agensi berkaitan dan penduduk di negeri ini secara keseluruhannya. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, walaupun bilangan kes malaria di negeri ini telah menurun iaitu kurang daripada 2,000 kes pada tahun 2013, namun ia tidak bermaksud sasaran untuk menghapuskan malaria semakin mudah atau diabaikan. Katanya dalam usaha eliminasi malaria jangkitan tempatan menjelang tahun 2020, pelbagai cabaran perlu dihadapi dan ia tidak hanya ditangani oleh Kementerian Kesihatan semata-mata, malah memerlukan sokongan daripada semua pihak. Beliau berucap merasmikan Majlis Pelancaran Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Sabah 2017 di Dewan SMK Telepid. Hadir sama Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, Ketua Sektor Penyakit Bawaan Victor, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Ros Nadimuddin dan Pakar Perunding Kanan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Hassan Abdul Rahman. Menurutnya, syarikat-syarikat perlanangan juga memainkan peranan penting dalam mencapai usaha itu dengan memastikan pekerja yang datang dari negara atau kawasan bermasalah malaria perlu melalui prosedur saringan malaria sebelum mula bekerja. Ini kerana dalam konteks negeri ini, cabaran yang dihadapi semakin sukar kerana kes-kes yang dilaporkan sejak akhir-akhir ini adalah hasil interaksi pelbagai faktor yang sukar ditangani. Dengan statistik tahun 2013 menunjukkan lebih daripada 80% kes-kes di Sabah berpunca daripada jangkitan di luar rumah ketika mangsa melakukan aktiviti-aktiviti di hutan. Justru beliau mengingatkan penduduk agar mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Ronald menyambut baik usaha sukarelawan penjagaan kesihatan asas SPKA Sabah yang merupakan modal amalan terbaik dalam kawalan malaria dan telah dijadikan contoh oleh negara-negara lain di dunia.
Usaha berterusan kerajaan menambah baik infrastruktur dan kemudahan pendidikan negara termasuk di luar bandar memberikan impak positif. Ini terbukti apabila saban tahun prestasi pelajar luar bandar dalam peperiksaan umum termasuk di daerah Beaufort terus meningkat. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Haja Aziza Muhammad Dun. Datuk Aziza berkata pencapaian itu sekaligus memperlihatkan kesungguhan para pelajar menghargai dan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan pendidikan yang disediakan. Beliau berucap dalam majlis penyampaian anugerah kecemerlangan 9 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia 2016 daerah Beaufort di Dewan Pak Musa Beaufort. Turut diadakan penyerahan sumbangan ahli parlimen untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di parlimen berkenaan. Sebanyak 62 JKKK menerima sumbangan untuk menjalankan aktiviti bermanfaat di kampung masing-masing. RTM Sabah terus berperanan dalam menerbitkan program keagamaan menerusi siaran radio dan TV selain menyalurkan berita, maklumat dan hiburan. Mufti Negeri Sabah Datuk Haji Bungsu Aziz Jafar berkata komitmen RTM dalam menerbitkan program seumpama dengan menjelajah sehingga ke peringkat komuniti khususnya di kawasan luar bandar dapat memantapkan lagi perkongsian ilmu seterusnya meluaskan dan memperkasa institusi dakwah Islamiah di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi panel dalam forum At-Taqwa Sabah FM yang bertajuk Semai di Dunia, Tuai di Akhirat di Dewan Masyarakat Kampung Masulung, Kota Marudu. Program terbitan Sabah FM dengan anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah, Pejabat Daerah Kota Marudu dan Masjid Daerah Kota Marudu itu menyentuh tentang pentingnya mengimbangi keperluan dunia dan akhirat melalui amal kebajikan. Saya pikir program yang dianjurkan oleh RTM ya dengan kerjasama Yadim dan beberapa pihak yang lain lagi, saya pikir ini amat baik. Apalagi dia program tidak terlampau panjang, 1 jam saya pikir cukup. Kemudian dia santai dan dia dapat disebarkan ke seluruh negeri kita inilah. Saya pikir ini program yang amat baik, insya-Allah. Program ini mencapai objektifnya dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan penduduk di kawasan berkenaan. Program ini sangat sesuai untuk diadakan pada masa-masa akan datang selain pada kali ini sebab dia mendatangkan banyak kebaikan kepada kampung ini. Memang sesuai lah untuk kami di sini, memandangkan memang program begini jarang-jaranglah masuk ke sini. Memang apa yang kami dapat pada hari ini terutama secara pribadi memang memberi satu pengalaman ataupun pengetahuan yang sangat sangat baiklah dari segi pengukuhan agama keluarga. Turut hadir pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Haji Ngasio, pengarah Yadim Haji Samin Ungki dan pendakwah jemputan Ustaz Malai Ali Malai Ahmad. Seramai 54,479 pelajar kolej komuniti seluruh Malaysia menerima bantuan kewangan BKPKK melibatkan RM154.25 juta sejak 2011 hingga 2017. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Mary Yap Kancing berkata, kadar allowance yang diberikan sebanyak RM300 sebulan dibayar mengikut program dan tempoh pengajian serta tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Para pelajar dan ahli keluarga yang ditemui rata-rata menzahirkan penghargaan terhadap bantuan yang ternyata dapat meringankan beban mereka dalam meneruskan pengajian. Perasaan gembira je lah dapat bantuan sebab bukan selalu ia dapat lah. Sebab dia ni FEM 3 baru dapat je. Saya rasa amat gembira dan bersyukur sebab menerima bantuan untuk anak saya. Semoga ini sebagai satu semangat makin untuk dia belajarlah. Perasaan tu gembira memang ada, Kira macam dia dapat bantuan, membantu sebab sedikit lah, banyak dengan masalah pelajaran kan. Okeylah, so far okey. Syukur Alhamdulillah kepada Ilahi sebab dapat bantuan ni dapat membantu sebab sedikit orang tua.
Sementara itu, keboleh pasaran graduan College Community menunjukkan peratusan memberansangkan iaitu 97.2% graduannya mendapat pekerjaan setelah tamat pengajian. Ini bermakna bahawa graduate employability atau keboleh pasaran graduan dari College Community memang agak sangat tinggi. Dan ini berdasarkan satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dalam tempoh masa 6 bulan selepas mereka graduate. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media sempena Majlis Penyerahan Bantuan Keuangan Pelajar College Community Penampang di Penampang. Seramai 48 pelajar terdiri daripada pelajar sijil teknologi seni bina dan sijil pengoperasian perniagaan menerima bantuan berkenaan. Program Jiwa Murni Anjuran Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mampu mendekatkan pasukan keselamatan dengan pihak berkuasa tempatan, pemimpin kerajaan dan penduduk setempat menerusi pelbagai kerjasama. Ahli Dewan Undangan Negeri Karamunting Datuk Charles Opang berkata, program yang bersifat gotong royong itu membuktikan sifat keprihatinan pihak TLDM terhadap alam sekitar selain membina kesepaduan antara masyarakat di kawasan berkenaan. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk membersihkan dan mengecat pagar kawasan perkuburan Islam, memotong rumput dan menebang pokok selain menghapuskan pembiakan nyamuk di kawasan kampung. Program ini memanglah baik dan memang dialu-alukan supaya kita nampak dia punya semangat itu sebagai satu pasukan di mana tentera dan agensi-agensi kerajaan dan juga KRT dan juga DUN pejabat semua bersatu padu untuk mengadakan program sebegini supaya kita kita boleh bekerjasama dan juga untuk mementingkan keharmonian dan kesejahteraan dan kebersihan. Beliau ditemui selepas melancarkan program Jiwa Murni TLDM di Kampung Bokara, Sandakan. Program Jiwa Murni yang diadakan selama 4 hari itu melibatkan 2 buah kampung iaitu Kampung Bokara dan Kampung Air di Sandakan. Konvoi 100 buah kenderaan menerusi program Jelajah Pertubuhan Bumi Bersatu Sabah USBO 2017 yang diketuai Presidennya Tan Sri Pandikar Amin Mulia menampilkan keharmonian dalam perpaduan. Tan Sri Pandikar yang ditemui dalam majlis pelancaran program Jelajah Sulung USBO di Kota Kinabalu berkata, konvoi berkenaan bermula dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu ke Tunku Lahadatu bertujuan memberi penjelasan dan penerangan kepada masyarakat tentang isu-isu semasa selain menerangkan dengan lebih jelas dasar-dasar kerajaan. USBO merupakan satu NGO, bukan badan politik. Kita mempunyai penjelasan yang berbeza dengan penjelasan mungkin pemimpin-pemimpin parti politik yang sedia ada. Jadi bagi kami itu menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menjadi penjelasan kepada bakal-bakal pengundi supaya kuasa yang di tangan mereka itu jangan mereka beri kepada pihak-pihak yang tidak perlu untuk diberi kuasa. Jelasnya dengan senario politik ketika ini, pendekatan turun padang amat penting demi memberi kefahaman kepada rakyat bagi mengelak salah faham dan kekeliruan tentang pelbagai persoalan, khususnya melibatkan dasar kerajaan. Antara lokasi yang akan dijejaki menerusi program ini termasuk Kunak, Sempurna, Sandakan, Banggi, Pitas, Tanjung Kapur serta kembali ke Pantai Barat. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi akan berlangsung Majlis Graduasi Pelatih Giat Mara Sesi 1 dan 2 2016 di Auditorium Bangunan Persekutuan Negeri Sabah. Pada pukul 8.50 pagi pula, acara sepak mula dan majlis penyampaian hadiah sempena Karnival Futsal Piala Presiden Majlis Belia Sabah kali ke-6 2017 akan diadakan di Arena Futsal Yayasan Sabah Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 2 petang, perasmian Hari Bumi Sedunia 2017 akan diadakan di Oceanus Waterfront Mall Kota Kinabalu.
Akhir sekali pada pukul 8 malam akan berlangsung Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2017 Masihi dan 1438 Hijrah di SMK Keningau 2 di Keningau. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 22 April 2017. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri, silakan.